Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Seberat Berita, tetapi kami mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima. Ini berkaitan dengan melihat kepada satu lagi pingat emas untuk kontingen sukan si negara. Emas kelima negara disumbangkan oleh atlet terjun negara Eng Yan Yi dalam acara 3 meter papan anjal wanita, dan seorang lagi atlet terjun negara Ong Ke Yi pula menyumbang pingat perak dalam acara yang sama. Kalau diikutkan, Norda Bita Sabri menghadiahkan emas pertama dalam acara 1 meter papan anjal wanita sebelum Chu Yiwei Ziliang memenangi emas kedua menerusi 3 meter papan anjal seirama lelaki. Kemudian Ziliang menokok satu lagi emas dalam 1 meter papan anjal lelaki. Kemudian gandingan Wendy Eng Ong Ke Yi menyumbang emas keempat acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Ini menjadikan keseluruhan untuk setakat ini 5 pingat emas bagi kontingen negara, dan pastinya akan kami bawakan percakapan lanjut khususnya di platform astroawani.com. Baik, satu lagi berita yang kami baru terima dan ingin kongsikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan Kerajaan Negeri Sembilan mengarahkan Jabatan Kesihatan Negeri JKN memanggil 2 doktor pakar yang didakwa terlibat membuli doktor pelatih di 2 hospital di negeri berkenaan. Dan Esko Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri SV Rapan berkata ia susulan 2 laporan berhubung kes berkenaan diterima pihaknya pada bulan Mac dan April lalu. Dan kejadian itu turut menyebabkan salah seorang HO wanita yang didakwa menjadi mangsa buli di sebuah hospital di negeri itu mengambil keputusan menamatkan perkhidmatan. Dan berdasarkan maklumat awal yang diterima, kes buli junior ini tidaklah melibatkan kumpulan senior yang ramai, sebaliknya hanya 2 individu yang juga doktor pakar yang bertugas di 2 hospital kerajaan yang dikenal pasti. Dan katanya Jabatan Kesihatan Negeri akan menjalankan siasatan mendalam berhubung kejadian ini, termasuklah mengenal pasti mana-mana individu terlibat. Dan sehubungan itu, mana-mana HO atau petugas kesihatan di negeri ini juga boleh membuat aduan secara terus kepadanya jika mereka menjadi mangsa buli. Perkembangan lanjut juga akan kami bawakan khususnya di platform astroawani.com. Baik, untuk waktu ini dalam cerita di Seberat Berita, kita tahu dan juga seperti apa yang dimaklumkan oleh rakan kami Abdul Hadi Cik Awang, ini susulan daripada kejadian ban Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dan terusan tengah yang pecah di kawasan Alur Limpah Pelubang petang semalam telah pun menyebabkan berlakunya masalah gangguan bekalan air di beberapa kawasan. Dan berdasarkan infografik yang dikeluarkan oleh syarikat Air Darul Aman Sada, 2 loji rawatan air LRA iaitu LRA Pokok Sena dan LRA Bukit Pinang terpaksa dihentikan tugas bagi memberi laluan kepada kerja-kerja kecemasan, di mana ianya memberi kesan kepada 75,000 akaun pengguna melibatkan kawasan Kota Star dan juga Pokok Sena. Untuk perkembangan lanjut, kita boleh terus bersama dengan Wakil Astroawani Kedah Abdul Hadi Cik Awang. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini tinjauan yang dilakukan oleh Abdul Hadi pada sebelah tengah hari tadi, dan mungkin ada sedikit kemaskini yang boleh dikongsikan pada waktu ini, Hadi. Okey, terima kasih Fauzi di studio. Dan seperti dimaklumkan Fauzi, semalam sekitar jam 12.15 tengah hari berlaku satu kejadian, iaitu ban kanan terusan tengah di kawasan struktur Alur Limpah di Pelubang itu telah pecah, dan air sungai yang mengalir di kawasan sungai itu telah melimpah ke kawasan-kawasan lain dan terusan-terusan lain yang menyebabkan berlakunya beberapa masalah, termasuk gangguan bekalan air kepada penduduk. Dan berdasarkan seperti yang dimaklumkan Fauzi, semalam saya dimaklumkan 60,000 akaun membabitkan dianggarkan sekitar 240,000 penduduk di kawasan Kota Star terjejas dengan gangguan bekalan air selepas LRA ataupun Loji Rawatan Air Bukit Pinang mengalami ditutup operasinya. Selain 15,000 akaun penduduk di kawasan Pokok Sena turut mengalami gangguan selepas Loji Rawatan Air ataupun LRA Pokok Sena turut ditutup operasi. Dan tadi kami melakukan tinjauan bermula jam 9 pagi sehingga jam 1 tengah hari tadi di kawasan berlakunya kejadian ban pecah ataupun ban runtuh itu. Dan sudah pastinya tadi juga ada satu sidang media yang dilaksanakan ataupun dibuat oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno,
beliau menyatakan bahawa kejadian seperti yang dimaklumkan Mada, kejadian tersebut berlaku susulan kejadian hujan lebat yang berlaku pada 8 Mei yang mengakibatkan kejadian semalam berlaku, dan sudah pastinya Menteri Besar Kedah menyatakan bahawa pagi tadi ada update menyatakan bahawa untuk hari ini sahaja hanya tinggal sekitar 13,500 akaun penduduk di kawasan Pokok Sena sahaja mengalami gangguan bekalan air, di mana loji rawatan air ataupun LRA Pokok Sena masih lagi belum beroperasi bagi memberi laluan kepada kerja-kerja membaik pulih ban yang telah rosak itu. Dan sudah pastinya Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno memaklumkan bahawa kos untuk membaik pulih, sebenarnya kos keseluruhan untuk membaik pulih ban pecah itu dianggarkan sekitar 1.5 juta sehingga 1.8 juta, di mana proses membelat dilaksanakan. Proses membelat ini sebenarnya, Fauzi, proses bagi mengalirkan semula air yang dijangkakan akan mengalir ke kawasan-kawasan lain ataupun terusan-terusan lain kembali ke kawasan asalnya, iaitu di sungai itu, bagi memastikan paras air berada pada keadaan stabil. Paras air berada dalam keadaan stabil dianggarkan sekitar 4.9 meter. Ketika ini saya dimaklumkan pagi tadi 3.9 meter, 1 meter lagi untuk mencapai paras stabil air, di mana sungai itu telah mencapai tahap stabil, namun beberapa sungai lain masih belum mencapai tahap stabil, dan ianya akan dilaksanakan secara cepat mengikut Menteri Besar Kedah bagi memastikan esok masalah ini dijangkakan akan selesai secara peringkat berperingkat. Dan jika kita boleh dengarkan berkenaan dengan kos keseluruhan yang dimaklumkan oleh Menteri Besar Kedah terlebih dahulu. Kita nak belak balik aliran sungai ini supaya kerja-kerja membuat semula ban yang runtuh itu akan memakan masa yang lebih panjang. Jadi untuk tindakan segera di belak sungai inilah dia akan limpah balik masuk ke sana. Kos pembaikan ban itu pun agak tinggi. Kos yang di belakang saya dimaklumkan oleh Madas setakat ini dah 300,000 untuk menyediakan belak ni. Yang di tempat runtuh tu mungkin akan menelan kos jutaan ringgit. Kita akan usahakan supaya dia dapat diperbaiki segera. Okey, sebenarnya tadi ada juga soalan daripada wartawan bertanyakan mengenai dengan beberapa posting kontroversi yang maklumkan bahawa malapetaka teruk, malapetaka besar akan berlaku di Kedah susulan kejadian ban pecah itu. Lebih 100,000 penduduk akan terjejas dan sebagainya. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno maklumkan bahawa orang ramai terutama di media sosial tidak sewajarnya menyebarkan berita-berita bersifat ataupun bersifat kontroversi, kerana ianya akan melahirkan atau mencetuskan kerisauan yang serius dalam kalangan masyarakat. Dan sebenarnya masalah ini menurutnya akan diselesaikan pada keadaan segera oleh semua pihak yang terlibat, daripada pihak Menteri Besar Kerajaan Kedah sendiri, daripada pihak SADA terutama membabitkan proses pembekalan air, dan juga pihak MADA membabitkan proses-proses baik pulih di kawasan ban yang telah pecah itu. Dan beliau menyatakan bahawa individu-individu yang jahat ini, yang disifatkannya sebagai jahat ini, tidak wajar berada bersama masyarakat umum, kerana tempat yang paling sesuai adalah dia itu, orang yang jahat itu berada di dalam hutan sahaja. Dan jika kita boleh dengarkan apa yang disebutkan ataupun apa yang dinyatakan oleh Menteri Besar Kedah tadi. Ada orang bergembira dengan perkara-perkara yang seperti ini kan. Saya rasa ini budaya yang tidak baik lah. Bila berlaku kecemasan, kita mengharapkan perkara-perkara ini dapat diatasi dengan tindakan pihak-pihak yang berwajib. Orang yang tak patut menyebarkan perkara yang menimbulkan kontroversi ataupun kebimbangan yang keterlaluan orang ramai itu patut dihentikan. Kalau ada orang bergembira dengan kemalangan macam ni, saya rasa dia tu ada masalah ataupun dia memang jahat. Kalau orang baik dia tak jadi macam tu kan. Kata orang jahat ni tak patutlah hidup bersama dengan kita. Dia hidup lautan. Okey, Hadi tadi berkongsi tentang perkembangan terkini, statistik ini tadi pun dimaklumkan daripada 75,000 akaun yang dikatakan akan terjejas akibat daripada insiden ini. Kemas kini tadi dikongsikan lebih kurang 13,500 yang tinggal bakinya. Juga tadi daripada kerja-kerja baik pulih ataupun membelat
tadi dikongsikan apa yang dimaksudkan tentang membelat itu iaitu menampan air untuk kembali kepada paras normal. Mungkin boleh dikongsikan juga Hadi, kalau diikutkan ini sebenarnya minggu kedua bagi umat Islam ataupun masyarakat Melayu Islam meraihkan Hari Raya Aidilfitri, minggu kedua Aidilfitri, tetapi dengan insiden yang melanda ini ada juga beberapa, masih lagi 13,000 masih lagi terjejas kalau diikutkan dengan insiden ini. Bagaimana kalau sempatlah Hadi buat tinjauan dan juga bertanyakan kabar ataupun mungkin ada saudara mara ataupun dalam grup WhatsApp Hadi juga rakan-rakan yang terlibat dalam kawasan yang terjejas itu berkongsi tentang mood mereka apabila berlakunya insiden seperti ini. Sebenarnya Fauzi, dari semalam lagi saya memantau beberapa media sosial melihat dengan atau hashtag, menggunakan hashtag ban pecah Kedah, dan kebanyakan pengguna media sosial menyatakan rasa tidak puas hati terutama membabitkan penduduk di Alor-Star. Sebenarnya mereka menyifatkan bahawa ketika sebelum ini pada minggu pertama hari raya mereka berhadapan dengan masalah selepas pertambahan kita panggil pertambahan penduduk di Kedah selepas anak-anak perantau pulang ke kampung. Namun minggu kedua muncul lagi satu masalah berkaitan air ini selepas berlakunya kejadian malam tadi. Ibarat masalah berganda, pada minggu pertama berlaku ketidakcukupan air selepas penduduk ramai pulang ke Kedah. Minggu kedua berlaku kejadian ban pecah terutama membabitkan kawasan Alor-Star dan Pokok Sena, dan mereka menjelaskan bahawa mereka berharap sebenarnya mengikut posting-posting mereka berharap agar pihak SADA lebih peka dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk. Terutama mereka menyatakan bahawa mereka ada telefon banyak kali pihak SADA tapi yang berangkatnya hanya sekali, itu pun telefon yang ke-11 ataupun ke-12 baru nak diangkatnya telefon dan sebagainya. Namun berdasarkan apa yang dinyatakan Menteri Besar Kedah pagi tadi, mereka menyatakan bahawa beberapa plan kontingensi telah dilakukan pihak SADA pada minggu pertama perayaan dahulu lagi, dan juga masuk pada plan kontingensi kecemasan di mana beberapa pihak SADA telah diletakkan di kawasan sana bagi melaksanakan plan kontingensi. Tungtung statik dan sebagainya telah dihantar ke kawasan-kawasan terlibat bagi membantu. Yang dimaklumkan setakat ini mas kini 13,500 lagi akaun yang masih lagi terjejas, di mana kesemua mereka adalah di kawasan Pokok Sena. Selepas saya dimaklumkan loji rawatan air LRA Pokok Sena masih lagi belum dapat beroperasi, dan jika diikutkan apa yang dikatakan Menteri Besar Kedah tadi, menyuruh pihak-pihak yang melakukan kerja baik pulih ini dengan segera, dijangkakan petang ini akan siap proses-proses membelat di kawasan terusan kanan itu. Namun di kawasan ban utama yang masih berlakunya kejadian ban runtuh ataupun ban pecah malam akan dilaksanakan selepas siap proses membelat kawasan terusan awal itu. Namun ianya dijangka akan disiapkan dalam masa terdekat. Tapi yang proses pertama itu dijangkakan siap petang ini, yang mana dijangkakan loji rawatan air LRA Pokok Sena dijangkakan akan mula beroperasi seawal esok, dan sudah pastinya ianya akan memberi kelegaan terutama kepada 13,500 akaun penduduk, di mana dianggarkan sekitar 50,000 penduduk yang berada di kawasan Pokok Sena itu sendiri. Terutama pagi tadi masalah persekolahan dan sebagainya terpaksa menghadapi masalah itu, dan untuk esok diharapkan dapat diselesaikan dengan segera, Fauzi. Terima kasih Abdul Hadi Cik Awang yang berkongsi tentang susulan daripada insiden kejadian ban Mada dan juga terusan tengah yang pecah di kawasan Alor Limpah Pelubang petang semalam, yang mana menyebabkan berlakunya masalah gangguan bekalan air, yang mana seperti yang dikongsikan Abdul Hadi, setakat ini dan juga kemaskini pada petang ini ada daripada 75,000 akaun pengguna yang terjejas. Setakat pada waktu ini dilaporkan hanya tinggal ataupun berbaki lebih kurang 13,500 akaun di kawasan yang terjejas akibat pada insiden ban pecah ini masih lagi berlaku, dan pastinya dikongsikan pada akhir tadi bagaimana pihak-pihak yang terlibat sedang membaik pulih ataupun sedang memberi fokus untuk membelat balik aliran sungai, khususnya melihat kepada insiden ini. Dan pastinya perkembangan lanjut akan dibawakan oleh Abdul Hadi Cik Awang dari masa ke semasa. Baik, cerita berat seketika kembali lagi selepas ini.